Okay. For the input offset voltage ataupun VOS, normally kita akan panggil offset voltage lah, VOS ni. So apa yang ditarifkan VOS ataupun offset voltage ni? So dia kata the voltage amplifier sees zero input voltage when both input are grounded. So when both input are grounded je, supposedly VOS ni akan keluarkan output zero. Supposedly, ideally. But this connection should produce zero output voltage. If the output is not zero, when there is said to be an output voltage is present. Maksudnya, when V out not equal to zero, maksudnya something not right dekat kamu punya amplifier ni lah. Mungkin ada error ataupun something related to the temperature, overheating ke semua lah. Punca dia banyak sebabkan noise dengan temperature lah. Tapi supposedly dia akan produce zero volt. Dia tak ada connection lain lah, no external connection. Kita hanya grounded saja. V in, V inverting dengan V not inverting ni grounded, sama ke ground je. Normal ground. So sepatutnya ground both ni zero volt lah. Dan dia akan produce zero volt. And dia punya formula V out equal to A ni gain, voltage gain. Multiple V not inverting minus V inverting. Kalau dia keluarkan V out ni keluarkan non-zero, ada semua DC lah, semua value DC. Maksudnya ada VOS, V offset kena tambah. Offset ni yang kita nak buat dekat pin 1 dengan 5 nanti. Tapi dalam simulation kita tak perlu buat lah. Assume kita buat andaian jam kamu punya amplifier tu dah perfect lah, cantik lah. Dan memang dia duduk kat zero pun. Okay, so the IDOM is offset voltage is zero volt kita. In practical OM, the input offset voltage is non-zero. Dalam practical memang non-zero lah sepatutnya. Tapi ada yang jadi zero juga. So tak ada masalah. Cuma definition dia V offset ataupun offset input voltage ni maksudnya apabila kita nak jadikan dia kosong, dia tak jadi kosong dekat output. So patutnya output dia kosong. Clear tak? Ada soalan tak? Any question? Baru 55 orang ni. Yang lain mana? Amirul Samsul ada? Amir. Ada Amirul Samsul. Ya, saya ada. Tidur? Tak. Okay, saya rasa masuk dalam depan ni. Both different input state together. State together ni voltage apply to one input. One inverting input also appear at the other non-inverting input. So dia kata voltage dekat satu bahagian inverting input dengan non-inverting ni keluar voltage yang sama. Ini boleh baca definition. Dah masuk kan minggu depan ni. So dia perbezaan ideal OM dengan practical OM. So what the difference between ideal dengan practical. Practical which is our realistic OM lah. Ideal ni secara definition je. Dia takkan wujud. Tapi in definition dia ada. So dia akan macam overclaim lah. Terlalu tinggi infinite input impedance. Tapi in reality input impedance tu high lah, very high. Bukan infinite. Okay. Kita dah tengok lah. Tu nak habis chapter ni. Single ended dia dah masuk lah kan. Sampai mana minggu depan ni? Rasa ni dah masuk ni. Ini dah cover kan. Sini kot. Common mode input voltage. Input offset voltage. So tadi input offset voltage ni ada definition dia. Input bias current. So next input bias current. Dia kata
the terms is average of 2 DC current, DC ingat DC, 2 DC current input dekat inverting dengan non-inverting ni, average of 2 DC current required to bias the different amplifier. Okay, apa maksud bias ni? Bias actually kalau kita tengok dekat BJT kan, BJT ada tiga kaki. So dia ada collector, emitter, bias. Bias umpama kamu punya pipe pili. Kalau kita nak buka pipe tu, nak bagi air keluar dekat kepala pili tu, kena pusing kepala, nak keluar kat muncung pili tu, kita kena pusing kepala pipe tu kan. Pili tu yang panggil. So pili tu ataupun tempat kita nak pusing, tempat nak rotate tu, itulah bias lah. Berapa banyak kita nak supply energy dekat kepala pipe tu, kat pili tu, dia hampir sama dengan bias current bias lah. Macam switch lah, dia macam switch. Transistor ni dah macam switch lah, kita boleh on off, boleh allow current from VCC to VSS ataupun ground lah. Itu maksud dia bias current. Dia kata average, maksud dia I bias ni, input bias current ni, average of 2 DC current. Berapa banyak current masuk tu ni, bagi 2, hasil bagi 2 tu, itulah bias current yang digunakan untuk activatekan kamu punya staging dalam OM ni. Kena ingat dalam OM ni walaupun bentuk segitiga ni, sebenarnya ada mungkin dalam 20 transistor ni. Transistor yang masuk dekat sini ni pakai bias current. So bias yang diperlukan, current bias yang diperlukan ni untuk dia aktifkan transistor tu daripada VCC sampai ke ground tu lah. Faham tak? Faham tak ni? Unmute kan? Faham sir. Faham? Faham sir, okey sir. Okay. So tu input bias. Sekarang pula kita masuk dalam, ni terminologi dalam OM lah. Kita pakai semua ni input bias current, voltage offset semua tu. Sekarang ni IOS ataupun input offset current. Apa dia? Tadi voltage offset. Sekarang ni input current offset current, IOS. Apa dia IOS ni? IOS ni sebenarnya a modulo of input I1 minus I2. Sebab dia modulo ni, absolute value lah maksudnya. Bila tak ada absolute maksudnya tak ada polarity, tak ada positif atau negatif lah. Dia akan jadi terasa dalam positif. Tak ada negatif lah modulo kan. So kalau yang mana lagi kecil yang besar tak kisah, yang tolak lah. Bila tolak yang kecil tolak besar atau besar tolak kecil tak kisah. Sebab dia modulo tu lah. Jadi masuk input offset current ni, the difference in input bias current. Tadi kan input bias kat sini bias. Beza antara current ni, current input ni, itu adalah input by offset current. Offset current, offset voltage. Jadi voltage yang kita perlukan untuk jadikan kosong. Kalau current offset input current input offset current ni, kita kena tengok antara I1 dengan I2 ataupun I non inverting dengan I inverting. Perbezaan dia lah, hasil beza ataupun tolak. Okay, clear tak? Clear sir. Maknanya dia beza je lah. Beza saja. Offset voltage tadi pula, kalau kita tengok kat sini ada VOS kan, V offset voltage. Okay, VOS ni, secara definition tadi, VOS equal to I1, okay, I1, ni I masuk ke sini kan, I1, dia pergi ke ground. Kalau ni ada internal ground lah, sebab dia staging dalam amplifier, dalam transistor kan. Kalau ni kita ingat transistor ni, bukan triangle saja, dia ada transistor dalam. So, transistor dia ada ground dia. So, I1 darab dengan Rin. Rin ni, resistance ataupun impedance dalam ni, dalam transistor tu, dalam OM tu. So, current darab dengan resistance untuk hasilkan voltage drop kat sini. Voltage dekat kamu punya resistance yang pertama ni. Ataupun Rin lah. Tolak dengan I2.
I2 yang masuk darab dengan arc internal untuk second resistance ke ground plate. Kalau kita buat rearrangement I1 minus I2, sebab arc ni sama. Arc ini sama. I1 minus I2 darab dengan Rn. Sebenarnya I1 dengan I2 tadi kalau kita tengok ia adalah input offset current. Input offset current equal to I1 minus I2. Buat modulo tak hisap. Dan maksudnya V offset tadi equal to input offset current darab dengan internal resistance. V equal to IR. Sama lah. Kalau dia ada error, V out ni, error ni, dia akan darab dengan gain, voltage gain, darab dengan current, darab dengan internal resistance. Sebab dia ada error ni. Dia akan multiply akan punya error tadi. Sebab kan V offset ni tak jadi kosong masa mula-mula setup, masa ground kan ada. So, error dia kita boleh calculate. Kalau kita ground tu kita boleh calculate dan kita boleh cancel out kan error tu melalui kita buat offset voltage. Okey, input impedance. Ini soalan ni. Depan ni ada quiz lah. Quiz chapter ni. Take note lah. Input impedance, Zin, different, input impedance untuk differential input impedance. Zin differential is the total resistance between inverting and non-inverting. Total semua. Ini ingat, differential maksudnya total keseluruhan resistance antara inverting dengan non-inverting. Keseluruhan dia. Dia ambil terus keseluruhan sebab differential. Ingat differential macam mana bentuk dia? Dia satu ke ground, satu lagi input. Itu differential. Kalau common, dua-dua akan masuk input. Input yang sama. Sama amplitude, sama frekuensi, sama phase. Differential impedance is measured by the changes of differential input voltage over changes of bias current. So kalau kita nak tengok impedance Z ni, Z impedance kat sini, confirm kita tengok voltage over bias current. Bias current yang masuk sini ni, kita pakai current bias tadi kan. Voltage dia over dengan current sini, kita boleh dapat impedance Z ni. Z impedance untuk differential mode lah. Differential mode kita ambil bezel semua ni. Ambil keseluruhan resistance dia. Satu lagi, input impedance kalau bentuk common mode kan dalam bentuk yang sama. Common kan? Dia bagi phase sama, amplitude sama tadi dengan frekuensi yang sama. Okay. Is the resistance between each input and ground. Kita ingat dalam OM ni jadi ground kan. So dia ambil setiap ground, dia akan pergi ke ground. Dia ambil setiap resistance ke ground. Ground dalam OM tu. So jadi definition common mode input impedance ni measured by changes of common mode input voltage. Input voltage masuk ke sini berapa over changes of bias current. Current masuk ke sini berapa. So kita dapatkan setiap Zin kat sini kan. Zin yang inverting dan not inverting ni. Sebab dia input dia masuk dia dua-dua. Common mode kan dia masuk dua-dua. Kalau tak ingat buka balik chapter yang common mode dengan differential mode. Differential yang ada satu kan, satu ke ground. Okay. Output impedance, Z out. Z out senang je. Kita tengok from behind view. Resistance view from the output terminal of the OM. Kita tengok yang belakang sekali. Tengok belakang tu saja. Dia punya output impedance. Macam yang mudah. Semua kita tengok ni definition je, bukannya calculation ataupun teori tinggi sangat. Kita ambil definition tu. Okay, slew rate. Okay, slew rate ni masuk dalam quiz. Okay, the maximum rate of change in, masuk dia maximum rate of change in output voltage per unit time. Berapa banyak voltage tu berubah. Maksimum berapa banyak kadar perubahan voltage dalam masa yang tertentu. Okay, ni contoh test circuit kan, kita akan bagi unity feedback Unity maknanya unity gain unity gain. Unity gain maknanya tak ada resistor dia. Dia tak amplify. Dia satu gain dia satu lah. So bila test circuit ni bagi macam ni,
So current yang maksudnya akan feed balik ke dalam circuit asal. Okay, cara dia, slew rate ni, dia kata secara definition tadi, rate of change V out over rate of change time. So kita nak tengok dia punya perubahan V out dalam masa tertentu. Okay, V out ni, rate of change V out, delta V out ni is maximum of upper limit voltage minus lower limit of the output voltage. Faham tak? Sepatutnya ni minimum, bukan betul lah sebab yang negatif. Negatif max. Negatif max maksudnya yang paling rendah sekali lah. Okey, kita tengok kat sini lah. Kita faham. Bila dia bagi pulse dia akan pakai pulse width. Dia akan guna only pulse width saja, tak ada sine wave. So maksudnya pulse width dia bagi satu step lah, satu step je. Okey, dia akan berubah dalam satu masa tertentu. Contohnya daripada negative max. Negative max ni. Yang negative max maknanya lowest boundary lah. Boundary paling rendah sekali. So daripada sini dia berubah, dia kan naik secara linear. Hampir linear naik sampailah maksimum. Bila sampai maksimum, V maksimum, upper boundary kita panggil, dia akan flat sampai ke sudah yang flat. Ini disebabkan oleh voltage swing effect tu. Kita tengok voltage swing effect tu. Okey, apa yang kita nak tengok slew rate ni, berapa banyak maksimum daripada maksimum negatif ke maksimum positif ni, berapa lama dia berubah. Okay, jadi kita kena tolak V max upper boundary ni kat sini ni, value ni kat sini ni, kena tolak dengan value negatif V max, lower boundary. Okey, hasil tolak ni berapa lama dia berlaku? Kita bahagikan dengan delta T, how much change happen. Contohnya kat sini dia berlaku daripada 10 microsecond, mula daripada 5 microsecond. Maknanya 5 microsecond je lah, rate of change je. Kalau value ni 10 volt, 10 flow volt, sini negatif 10 volt. So total changes kat sini, voltage ni 20 volt lah. 10 ke negatif 10, 20 volt kan changes. Masa pula daripada 10 microsecond daripada 5 microsecond kepada 10, 5 microsecond kan. So 10 bagi 5, 10 volt bagi 5 microsecond. Itu slew rate dia. Jadi 2 volt per microsecond kan. Betul? Saya faham tak ni? Ahmad Aslam. Ya, saya. Faham tak? Okey, boleh lagi. Faham. Tak panggil tak apa, tak pernah panggil. Tak share nama. Ni Abdul Qayyim. Yes sir. Berapa value Vmax? Apa dia? Value Vmax ni berapa? Value Vmax. Tak pastilah sir. Tak ada value lah, dia bagi contoh je ni. Okay, kita tengok contoh yang betul-betul ada kat question ni. Okay, cuba baca betul-betul, cuba buat. Kalau kita nak buat quiz tu apa ni? Quiz ada markah tu. Kita output voltage of certain OM appear as figure below in response to step input. Step input tadi ni, kita ingat step input ni macam ni. Kalau blur step input pun ni, step input ni. Bentuk step ni. Dia macam pathway. Step ni tu. Respond to step input, determine the slew rate. Berapa kadar slew yang berdasarkan respon dari slew rate ni, dia dah bagi graf kat bawah. Dia kata maximum upper boundary 9 volt. 9 volt So negative 9 volt lower boundary. Masa dia berubah, dia bagi siap-siap. Saya klik. Masa berubah daripada negatif 9 kepada 9 volt ni, 1 microsecond je. Kirakan slew rate dia. 3 saat yang boleh klik. Quiz kan? Quiz ni 45 saat je. Quiz saya pakai Quizizz. Saya tak sempat nak transfer kepada Classroom, Google Classroom. Lupa nak transfer.
Apa nak bagi Saya nak tanya, Ya. kenapa tak ambil 10 ah? Kenapa tak ambil 10? Sebab maksimum dia sampai 9 je. Yang belakang ni curve dia. Oh, curve dia. Okey. Terima kasih dah. Kalau kita nak ambil 9, kalau kita nak ambil 10 ni contoh lah, kita nak ambil 10 sini. Sini kita kena ambil 10 juga. Okey, rate of change kat sini kena kira balik. Oh, kenapa jadi ni? Faham tak maksud saya? Saya mana pen tadi? Okay, rate of change sekarang kat sini. Sampai sini. Saya dah ubah kan kalau kita ambil situ. Kenapa jadi ni? Cik, kiranya kalau ambil 10 tu, masa tu kena kira balik kan? Ha? Kalau kita ambil 10 lah. Kalau ambil 10 dia punya rate of change tu lain kira lah. balik dia. Tak jelas. Apa? Kalau kita ambil 10 tu kan, masa tu kena kira balik lah. Kena kira lain Rate kan? of change, time change tu. Sebab dia rate of change kan? Rate of change maknanya kalau perubahan voltage daripada situ ke sini, masa pun kena consider balik tak boleh kalau masa orang lain. Tengok soalan bagi macam mana. Eraser pula ni. Hilang pula eraser. Ikut dia lah. Di sini. Sebab dia bagi rate rate of time ni bagi sini sampai sini je. Kita follow yang dia bagi je. Follow soalan. Sebenarnya dia curvature sampai 10. Maksimum sampai 10. Tapi masa dia bagi 1 microsecond sampai sini. Kita follow 1 microsecond. But rate, dia linear. Walaupun kita ambil sini, dia tak linear, kita boleh calculate dia. Rate dia. Dia linear kan. Kat sini sama je. Macam matematik. Linear. Rate dia sama lah. So, delta VR over delta T, positif 9 volt minus negatif 9 volt. Ingat jangan tolak positif lah. Minus. Tolak minus. Okay, kena jadi positif. 9 volt tambah 9 volt, 18 volt over 1 microsecond. So, 18 volt per microsecond. Okay, maksudnya kat sini, slew rate ni, maksudnya perubahan untuk OM kamu ni 18 volt per microsecond. Setiap 1 microsecond dia akan berubah 18 volt. Lagi laju lagi power lah OM tu. Slew rate dia. Jelas tak? Jelas. Jelas sir. Teresa Rossi dah. Habis dah ni. Buat kuis ni. Ada Teresa. Ada Teresa Rossi. Teresa Rossi. Tu lah. Sorry kalau silap sebut. Amil. Saya perempuan lah nama apa nak tanya soalan. Nur Alia binti Saiful. Tak nampak nama penuh. Ya, Tadi saya. Ada? Ada. Faham tak? Faham. Okay. Nur Hidayah. Saya dah buat soalan kan? Ya, saya. Faham tak ni? Faham. Bunyi saya tak faham. Okay, secara general chapter 1 ni dah habis tapi saya nak sambung untuk sedikit apa ni close loop skirt. Yang ni kamu tak perlu study sangat lah sebab ni lebih pada engineering. Saya tak suka sangat bagi theoretical yang terlalu banyak ni.
Kita dah bayar theoretical semua. Chapter 1 theoretical lah. Calculation tu support lah, nak support theoretical. Macam calculation ni simple lah. Okay. Ini contoh OM, operation dia. Dia sebenarnya ada multiple BJT dia ni. Multiple. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lebih kurang 20. 20 BJT dalam satu operational amplifier atau OM ni. Satulah kita kena consider bias sekarang semua tu. Ni contohnya masuk non-inverting input, masuk apa berlaku kat sini. Kat atas ni, yang kita supply dekat kaki 7 tu, VCC tu. Ground dia kaki 4. Nampak? Nampak? Apa? Mob jadi tu. Pointer. Ini contoh je bagi VCC. VCC ni supply masuk dekat ni contoh emitter kan. Emitter pergi ke collector melalui bias kat sini. Tapi sebelum dia biaskan current ke sini, transistor ni mesti biaskan current mesti biaskan dulu. Baru dia boleh flow ke sini. Dia mengalir ke sini semua. Wah, teoretical sikit lah. Tak perlu detail sangat. Okay. So operation dia tak perlu hafal lah. Ini tak perlu hafal sangat. Kalau nak tahu pun boleh, nak study pun boleh je. Tak ada masalah. Tapi takut membebankan je. Saya nak bagi simple. Differential amplifier circuit pun tak payah. Ini definition je. Definition dekat operational amplifier tu. Apa ada berlaku bila kita buat analisis lah. AC analysis kan. Untuk analisis detail kita kena tengok dekat chapter yang application. Tak perlu analisis untuk benda yang confirm betul ni. Ni nak prove lah, nak buat bagi evidence tu buat lah support theoretical. Okay, ni tak payah. Double ended voltage gain. AC ni tak payah sangat. Banyak tu sikit lah. Okay, habis lah. Schematic lah. Okay, saya tunjuk schematic dah. Ni contoh LM741. Dia punya data sheet kan. Data sheet dia ataupun spec, data spec. Kita panggil data spec tu maknanya dia punya specification untuk IC dia guna tak. So voltage boleh sampai 741A. LM741A ni dia boleh pergi sampai, nampak tak ni? Pergi sampai plus minus 22 volt supply dia. Supply DC supply dekat kaki 7 dengan 4 kan. Dissipation power dia 500 milliwatt. Differential input voltage plus minus 30 volt. Input voltage dia input dekat kaki terminal inverter dan inverter dia plus minus 15 volt. Maknanya dia amplify 15 volt kepada berapa kali. Kena tengok pula spek bawah ni. Input offset kita tengok ni. Input offset ni apa dia? Definition input offset voltage. Input offset voltage drift. Input offset voltage drift ni masuk dia berapa perubahan, kadar perubahan yang menyebabkan voltage tu berubah berikut situasi. Contohnya 1 microvolt. Contohnya 1 microvolt per darjah Celsius, per degree Celsius. Itu input drift voltage. Maknanya kalau lagi besar drift ni, value ni, kalau 1 degree berubah, maknanya voltage akan berubah banyak. Kita tak mahu lah yang terlalu sensitif dengan apa ni, dengan temperature tu. So, contoh LM741A, dia ubah 15 microvolt per degree Celsius. Kalau dia pergi sampai 150, besar kita tak mahu lah. Dia punya drift lah, masuk drift. Dia boleh alter kamu punya voltage lah, berdasarkan temperature. So input offset voltage adjustment range, kita nak adjust dia punya offset dia, input offset voltage ya. Offset voltage kita adjust plus minus 10 mV. Kalau tak kosong, ingat offset voltage kalau tak kosong, kita buat adjustment supaya dia kosong, plus minus 10 plus minus sampai 10 je, 10 volt, 10 mV lah, 10 mV. Yang tadi lah definition tadi, input resistance, bias current, voltage range. Voltage range boleh pergi kalau 20
25 degree, LM741C boleh pergi sampai 12 volt. Typical pergi 13 volt. Ni contoh je lah, contoh. Tak hafal benda ni, jangan hafal lah. Ni cara nak baca, nak tengok spek lah. Mana tahu pergi kerja satu hari nanti nak design satu operational amplifier dekat subwoofer ke atau apa-apa. Dekat mana-mana sistem. Kita pandai baca ni lah, data spek lah. Tahu jadi R&D scientist, R&D engineer kan. So, ada soalan tak? Habislah chapter ni. Ada tak soalan? Tak ada Encik. Beres. Okey, kita sambung chapter 2. Chapter 2 saya nak tengok kat buku lah. Sekejap. Bukan chapter 2 lagi, tapi chapter 1 sambung bahagian 2. Bahagian kedua. Okay, nak tambah sikit. Tadi kita tengok definition kan. Definition yang detail boleh baca dari buku ni. Kat sini ada. Saya pun ada tanda tapi malah bagi pening lah. Okay, nak tambah satu. Dalam slide ada maximum output voltage swing. Nampak maximum output voltage swing. Okay, maksud dia, with no input signal, the output of the OM actually zero. This is question output voltage lah. Sebab tak ada input kan. Satu kosong lah. When input signal is applied, the ideal limit of peak to peak output signal are VCC. Yang ni kita panggil clipping tu. Menyebabkan signal tu terpotong. Kita potong kat sini. Bila terpotong tu, bahagian atas tak ada. Bila bahagian atas tak ada, kamu punya signal tu akan nampak. Visual dia akan nampak macam pause. Bukan pause. Bentuk macam pulse lah. Macam rectangular wave. Tapi dia bukan rectangular pun sebenarnya. Tapi disebabkan maximum output voltage swing ni. V out peak to peak. Ni disebabkan oleh VCC. VCC kita boleh limit sampai contohnya plus 15 volt. Contoh 15 volt je lebih. Walaupun dia naik, boleh amplify sampai 20 volt. Tapi VCC sampai 15. Sebab tu kita potong sampai 15. Contohnya. Tapi dia tak semestinya 15. Mungkin pergi sampai 12 volt je. Gantung pada circuit tu. Dengan resistance current sampai kat berapa ampere dia lalu dekat resistance tu lah. So dia akan drop sampai 14, 13, 12 walaupun 15 volt supply. So tu maximum output voltage swing. Lain definition tadi lah. Output bias current, input impedance, offset current, output impedance, slew rate. Dua yang tadi kita buat tadi. Okay. Kemudian kita masuklah closed loop voltage gain, ACL ataupun closed loop voltage gain. Okay. Dia kata dengan with external feedback, the amplifier configuration consists of OM and external negative feedback circuit that connect the output to the inverting input. Maksudnya dia buat connection macam ni. Dia buat connection daripada output ni feedback ke dalam negative inverting. Nampak ni? Penting tu. Okay, V out ni, di feedback masuk balik ke dalam inverting. Ni inverting So feedback ni masuk dalam inverting. Tetapi signal yang sebenar masuk dekat non-inverting. So configuration ni kita panggil non-inverting amplifier ataupun NIA, non-inverting amplifier. Boleh faham configuration dia? So for yang non-inverting terminal akan dapat signal AC. Ni AC lah. Kita tak pakai DC untuk amplification. Kita pakai AC lah. So V akan masuk dekat positif. Macam kita buat LED lah.
So V feedback akan masuk kat inverting, kaki inverting. Tapi sebenarnya yang masuk kat feedback ni adalah voltage divider. Voltage daripada V out ni ada keluaran sendiri. Hasil dia keluar ni divide dengan voltage divider antara RF dengan RI. So dekat tengah ni adalah voltage VF yang divide dia dibahagi dua, divide by RF RI. So formula voltage divider, contohnya VF lah, nak dapatkan VF. Nak dapatkan VF iaitu kat sini, kat tengah ni, knob ni. Boleh nampak ni? Jelas tak? Kat tengah ni. Nampak sir. Jelas Knob sir. tengah. Sekarang lagi okey. Knob kat tengah ni, voltage ni akan masuk ke dalam inverting. Okey, cara nak kira dia, voltage yang masuk ni, masuk ke dalam terminal negatif ni ialah RI. Ingat kan voltage divider, RI, voltage yang kita nak lah, voltage dah drop ke sini. Dah drop ke sini, maknanya kan sama kat sini. RI over RI plus RF. RI tambah RF. Darab dengan V out. Kenapa darab V out? Sebab V yang masuk ke dalam sini drop, dah divide ke sini. Current dah divide, voltage pun divide. So dia masuk ke inverting. Hasil yang masuk adalah voltage yang dah divide. Voltage dah divide ni, inilah kita panggil V feedback. Feedback voltage. Jelas tak? Jelas. Jelas. Ini penting tengok ni. Fundamental lah. So, formula ni tak apa lah. Tapi kena tahu VF equal to voltage divider darab dengan VO kan. So, dapatlah value untuk VF tu. Kita tahu formula ni kan. Kita tahu. Dan dia kata the different input voltage VE ni and the feedback voltage VF, beza antara dua ni, V dekat non-inverting dengan inverting ni is the different input of N. Beza, kat sini dia tulis hierarchy lah. So beza ni dipanggil V difference. Perbezaan antara dua input ni, V different ni, actually the different voltage is amplified by open loop voltage gain. Sebenarnya perbezaan antara dua voltage ni yang akan amplify ke belakang nanti ataupun melalui open loop amplifier and produce output voltage expressed as, yang ni V out ni darab dengan open loop gain, pakai ke bawah tunjuk bawah ni open loop gain darab dengan perbezaan different V different antara V in minus V feedback. So V out belakang nanti sebenarnya amplify darab dengan perbezaan input antara V inverting dan non inverting. Itu V out sebenarnya. Tetapi the attenuation B ni attenuation of the feedback circuit, B equal to RI over RI plus RF. Kalau kita tengok ni, formula ni sebenarnya voltage divider tadi. Voltage divider kat sini ni. So, formula ni akan diganti ke dalam sini. So, dia akan jadi sama dengan attenuation darab dengan V out. Betul kan? Betul tak? Ni V out ni. V out tu V out lah. V out. V datang mana? V dari sini lah. Okay, so lepas tu kita substitute B attenuation darab V out for VF, kita akan dapat V out equal to A open loop. Ni datang dari sini. Ni masuk sini. A open loop darab dengan V in minus VF. VF ni kita ambil kat sini ni. Semua ni. So ni hasil dia. So ni lain pula. Ni tak sama pula. So ni hasil dia. V out. V out. Yang tak dah hafal tau. Tapi kena tahu lah. Macam mana boleh dapat definition untuk inverting dan inverting. Derivation dia lah. So V out open loop gain
darab dengan V input minus attenuation darab V out. Dapatlah V out. Kenapa ada V out ni? Yang ni lah V out yang feedback tadi. Daripada sini. Feedback ni. Okay. So sampai situ ni. Sampai sini. Bila sampai sini ni. Kita boleh masukkan dalam persamaan ni. Masuk balik ke dalam samaan. Masuk sini. Masuk ke situ. Faham tak ni? Faham. Faham, So, sir. jadi macam ni. Ke persamaan ni. Bila jadi macam ni, kita derive balik. Tak boleh hafal pun. Derive balik, kita akan dapat V out over V in equal to A open loop ataupun open loop voltage gain divide by 1 over voltage gain darab dengan attenuation. Sebenarnya V out over V in ni adalah gain. Gain kan berapa banyak dia keluar daripada input. Rate dia, berapa banyak dia keluar daripada input kan. Dia amplify So ni gain So sebenarnya V out V in adalah lebih kurang A open loop per A open loop B equal to 1 over B. 1 per attenuation. Sebab sama bila potong-potong equal to 1 per B lah. Tu secara simplification lah. Dan dia kata closed loop gain of non-inverting amplifier is reciprocal to attenuation. Closed loop gain. Gain ni reciprocal. Reciprocalnya terbalik invert. Attenuation of feedback circle. Jadi A closed loop non-inverting equal to V out over V in lebih kurang sama dengan 1 per attenuation. Dan attenuation ni tadi, 1 per attenuation equal to Ri plus Rf. Bahagi dengan Ri. Ni attenuation tadi. Ni attenuation B kan. So attenuation tadi reciprocal dengan gain. Sebab attenuation masih berlawanan dengan gain. 1 per B equal to 1 per B lah. Jadi terbalikkan. Sebab dia reciprocal kan. B duduk bawah, sekarang Ri duduk bawah, kita balik kan. So bila kita derive balik, Ri over Ri equal to 1. Sebab tu jadi 1 ni. Rf over Ri. So final derivation dia adalah gain closed loop for non-inverting equal to 1 plus Rf over Ri. Okay. Clear? Yang bawah ni final dia punya formula. Formula ni pun tak boleh hafal. Saya bagi semua. Cuma kena tahu je. Sebab saya takut ada nanti tak tahu Ri ni ambil ke mana, Rf ni ambil ke mana. Takut tertukar tu. At least kalau terlupa dalam final exam, kamu boleh cuba buat adjustment derivation macam ni. Adjustment sikit. Rupanya boleh dapat daripada sini, daripada B, attenuation Ri, Rf. Dan Ri kat atas ke Rf kat bawah. Takut tukar tu. Takut soalan bagi R1, R2, kamu nak buat dia question pun mesti terjawab lah. Jangan hafal formula sangat. Dah faham cara nak guna formula tu. Ingat RF, feedback ni. Ri ni apa? Dekat input sini ni. Ikutlah. Sebab kalau mungkin bila RA, RB, R1, R2 tu, takut soalan tu flip kan. Macam circuit teori, circuit principle soalan ni kan flip. Walaupun soalan sama tapi ditukar definition dekat label tu. Okey, kita buat tutorial contoh lah. Tutorial juga kira tutorial. Kata determine the closed loop voltage gain of the amplifier. Dia kata closed loop gain dia tahu inverting ke non-inverting. Kita tengoklah dia bagi macam mana. Oh, ni B ini masuk dekat positif ni. So non-inverting lah. So non-inverting formula lah macam ni lah. Non-inverting. And I not inverting and I stand for non-inverting. So formula 1 plus Rf over Ri. Ni bukan output voltage tau. A ni. Ni adalah gain. Gain closed loop for non-inverting amplifier. Yang tu tukar takut ni bagi jawapan final macam ni.
Soalan ni suruh tentukan closed loop voltage gain saja. Tak suruh kira berapa output dia. Kalau nak kira output kena tahu berapa in. Baru kira out. Sekarang suruh beritahu berapakah voltage closed loop voltage gain. Tahu gain saja. Senang je. Apakah formula tadi? ACL closed loop non inverting equal to 1 plus R feedback over RI. Iaitu 1 plus 100 over 4.7. Dapat 2.2. 2.23. Dan jangan letak on pula belakang ni. Kalau letak on, dah potong satu markah. Ni potong satu markah. Kalau dua markah lah, potong separuh lah. Daripada soalan jawapan ni. Sama dengan lab juga. Siapa pergi jawapan negatif, negatif bagi jawapan apa ni, om ni, potong automatik. Separuh daripada jawapan ni. Sebab dia gain. Gain tak mungkin kan ada unit kan, dia dah mati yang ni. Dia dah mati. Dia ratio. Gain tu ratio. Berapa kali. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak, Sir, tak ada soalan. sir, Ya je. macam mana nak bezakan open loop dengan closed loop saya? Saya tak berapa faham lah saya yang tu. Oh, open loop. Open loop tu dia open je. Ni closed loop. Ni contoh closed loop. Closed loop nampak lah. Dia close. Tutup. Keluar ni. Keluar daripada output. Lepas tu dia keluar kan. Tapi dia loop balik. Jadi closed loop lah. Sebab daripada loop ni akan amplify. Masuk sini balik. Jadi closed loop. Betul tak? Betul saya soalan jawapan. Yang Kalau open open loop loop. tak, sir? Open loop je. Buka yang awal-awal. Ni open loop ni. Tu open loop. Ni closed loop. Negative feedback. Ada feedback ni closed loop. Dekat slide saya ada yang ni bukan suka ni. Ni open loop ni. Open loop. Dekat slide rasanya ada lah perbezaannya. Ni closed loop. Closed loop. Open loop dia akan keluar open loop voltage. Open loop voltage gain. Kita nak dapatkan open loop voltage gain. Bila closed loop kena kira lain. Kena buat calculation berdasarkan RF dengan RI. Ni inverting lah. Kita masuk inverting. Baru non inverting dia. Ni inverting, non inverting. Loop dia masuk dekat non inverting. Senang je. Kalau open loop memang tak ada loop lah. Open loop tu. Tak ada loop lah. Dia terus keluar. Tapi kena panggil closed loop lah. Sebab beza gain antara open loop dengan gain closed loop dia. Cara kira dua-dua tu lain lah, sir. Macam mana? Cara kira open loop dengan closed loop tu lain-lain lah. Lain. Sebab open loop kita tak kira. Dia dah bagi dalam specification dia. Ada tengok. Dia dah bagi. Tengok. Dia data sheet dia. Dia benar boleh kira tapi manufacturer dah bagi siap-siap. Sebab apa dia bagi siap-siap? Sebab dia tak ada configuration. Ni open loop, nampak kan? Open loop ni. Dia tak ada connection. Ni closed loop. Ni closed loop. Ni open loop kan? Open loop, closed loop. Kalau closed loop, dia kena depend dengan resistance feedback. Sebab dia close kan? So, closed loop ni, sebenarnya ada current divider, ada current yang masuk. Kat bawah, kat tengah ni dia panggil virtual ground. Nanti kita tengok balik. Kalau case ni, dia panggil open loop lah. Sebab tak ada loop langsung. Dan cara nak baca gain open loop lah, biasanya dia bagi. Dia bagi ataupun dia bagi output, kirakan gain output, dia reverse. Saya rasa dah pernah buat lah. Saya cari balik. Ni. Macam open loop ni. Gain open loop ni. Dia bagi macam ni. Contoh soalan dia bakal macam ni.
bagi gain open loop ataupun dia bagi CMRR, kirakan open loop gain. Ataupun dia bagi gain open loop, kirakan CMRR. Macam ni contohnya soalan. Dia akan bagi common mode, mana dia bagi? Dia bagi common mode gain 0.2. Lepas tu cari CMRR. Kalau open loop gain differential voltage is 100,000. Dia bagi siap gain. Cuma nak kira sikit. Data sheet akan bagi ni. Okay, jawab soalan tak? Faham sir, terima kasih. Inverting. Okay, voltage follower pula. Tadi non-inverting, NI. Sekarang voltage follower. Voltage follower configuration is special case of non-inverting amplifier. Dia macam non-inverting. Sebab dia masuk dekat non-inverting. Masuk kat non-inverting. Tetapi, dia punya feedback ni tak ada resistance. Dia tak ada resistance. Kau pasang tadi? Pasang atas tadi. Dia ada resistance kan, feedback dia. Dia masuk balik dekat dekat inverting. Sekarang yang masuk dekat inverting ni, macam ni, tak ada resistance. Okay, benda ni, all the output voltage feedback to the inverting input by straight connection, as shown in figure 12-19. As you can see, the straight feedback connection has a voltage gain of 1, which means there is no gain. Sebab apa dia jadi satu? Sebab kalau ikut formula ni, resistor yang sama kan, 1/1 akan menghasilkan 1 lah. 1 tambah 1 dari luar. So dia punya gain kerja luar. Sekarang ni, kat sini, dekat sini, tak ada resistance. So bila tak ada resistance, closed loop gain ni, tak boleh nak buat voltage divider, dia jadi 1. Iaitu 1 daripada formula ni. Formula ni. So dia punya gain sekarang ni adalah 1 lah. Biasa kita buat kegunaannya voltage follower ni biasa kita buat buffer lah. Buffer ataupun apa panggil? Lash lah, macam lash buffer. Okay, itu saja kegunaan dia. Lepas tu masuklah inverting amplifier. Ingat jangan tukar non-inverting. Non-inverting positif. Sekarang ni inverting, input tu akan masuk dekat negatif. Kaki non-inverting. Atas bawah tak penting. Dekat positif dekat atas tu, negatif kat bawah tak penting. Yang penting dekat mana dia masuk. Dia boleh terbalik. Sekarang ni masuk dekat non-inverting. Dia masuk dekat inverting. So inverting. So non-inverting sekarang ni. Non-inverting sekarang ni pergi ke ground. Grounded non-inverting. Inverting akan ambil supply daripada P-in melalui RI, input RI, dan dia pecah melalui node ni. RF akan masuk ke sini, masuk ke inverting input, keluar dekat Vout, dan Vout ni akan feedback masuk balik dalam kaki ni, kaki inverting. Okay, ni configuration untuk inverting amplifier. Tak perlu hafal configuration, tapi sebaik-baiknya ingatlah. Ingat configuration sebab saya takut dalam final dan kelang kabut tertukar inverting dengan non-inverting. Dia letak positif macam ni, walaupun configuration tu memang salah lah. Okay, okay. Dia kata definition the OM connected to inverting amplifier with a control amount of voltage gain as shown in figure. The input signal is applied through a series input resistor. Input signal applied into series RI to the input inverting input. Also, the input feedback through the RF. Input daripada output daripada RF ni masuk juga ke sini kata. The non-inverting is grounded lah. At this point, the ideal OM parameter mentioned earlier are useful in simplifying the analysis circuit. In particular, the concept infinite input impedance is of great value. Macam saja, this zero voltage of at the inverting input terminal refer as virtual ground. Okay, voltage dekat sini ni, this kata zero ataupun virtual ground. Virtual ground dekat node ni ada node, nampak node kan? Dekat node ni adalah virtual ground dia panggil. Kenapa virtual ground? Sebabnya an infinite input impedance implies zero current
at the inverting input. Sebabkan input impedance tu menyebabkan current tu jadi kosong. So dekat kaki inverting, if there is zero current through the input impedance, there must be no voltage drop between the inverting and non-inverting input. Okay, disebabkan kosong current boleh flow kat sini. Dekat point ni, dekat node ni, kita panggil node ni, akan jadi zero ataupun virtual ground. Kita panggil virtual ground lah. Virtual ground. Dia macam kosong volt. Tapi dia bukannya ground yang real. Dia hampir kepada ground tapi bukan ground yang grounded ni macam ni. Bukan ground macam ni. Dia virtual ground. Disebabkan efek oleh current tu tak boleh nak lalu. Impedance kat sini menyebabkan current tak boleh lalu dan tak ada voltage drop. So lepas tu, since no current at the inverting input, the current through Ri and the current through Rf equal. So current dekat sini, Ri ni, current ni, I label sebagai IF lah. IF dan I kat sini ni, I1, I. So dia Ri, I lah. Ataupun IE lah, dia pakai IE. So IN sama dengan IF. IN sama dengan IF. Okay, kita tengok visually. The virtual ground. Kesan daripada sini. Perbezaan antara dua kaki ni akan menyebabkannya virtual ground, kosong volt. The voltage across Ri equal to VE equal to V input because the resistor is connected to the virtual ground at the inverting input of OM. Therefore, I in equal to V in over R in. I dekat sini ni, I in ni equal to V in over R sini. V equal to IR. I equal to V over R. V dia kat sini adalah V in. So R ya, Ri ni. So I in equal to V in over Ri. IF pula kat atas ni, IF ni, kosong ni. IF kat atas ni equal to minus V out over Rf. Kenapa dia minus? Dia kata voltage across Rf equal to minus V out. Sebab virtual ground ni, disebabkan virtual ground ni, voltage across kat sini ni, jadi negatif V out. Voltage across ni. Okay, so minus V out over Rf. Formula yang sama juga. Formula I equal to V over R. V over R. Kita tahulah current yang flow kat sini. Dan bila buat persamaan ni, dia kata IF sama dengan I tadi kan, sebab virtual ground. So replace balik value ni. Replace balik sini. Hasil lah macam ni. Bila keluar macam ni, V out over V in. V out V in ni lah gain yang kita nak tadi. Iaitu minus Rf over Ra. Dapatlah final formula untuk closed loop gain inverting. Iaitu minus Rf over Ra. Jangan tertinggal minus tu. Memang value minus. Dia memang invert kan. Sebab dia kaki inverting. So minus Rf over Ra. Faham tak? Murugakumar. Yes, sir. Clear tak? Yes, sir. Clear, sir. Okay. So the equation show closed loop untuk voltage gain bagi inverting amplifier. Ni lah formula dia. Kenapa dia dapat macam ni? Atas dari cerita. Dari cerita bab virtual ground. Kenapa ada berlaku virtual ground? Sebab kan perbezaan voltage antara dua kaki terminal ni hasil daripada impedance tinggi, current tak boleh lalu, voltage tak boleh drop. Kita reflect balik. Tengok soalan sikit. Dia kata given an OM configuration figure 1222 determine the value of RF. Dia cari RF pula. Tadi saya cari gain, sekarang cari F. Soalan macam ni lah. Soalan test macam ni lah. Tapi bukan semudah ni. Dia main pusing-pusing lah. So kita tahu guna formula. Kalau hafal formula ni
Tak tahu guna memang tak jawab. Kena tahu guna formula. Hafal saya tak guna, saya tak bagi hafal pun. Saya akan bagi soalan, saya bagi ni formula dekat appendix. Tak perlu hafal apa pun. Hafal doa nak exam je. Determine the value of RF required to produce closed loop voltage gain of minus 100. Kita kata gain ni minus 100. Carikan value RF. Value RF. Kita dah tahu gain dah. Nak cari RF sekarang. Formula tak hafal, pakai formula ni. ACL equal to minus RF over RI. Buka bawah ni solution, lupa lah. So ACL ni equal to 100 modulo kan. Sebab dalam modulo RF ni dan negatif ni kan. So dia modulo kan. Sebab dia dah negatif, tak perlulah negatif lagi sekali. So RF over RI. Nak cari RF. Matematik je pusing. Dapatlah RF. RI equal to, RF equal to gain close to inverting darab dengan RI equal to 220 kilo ohm. Betul tak? Betul kot. Kita tak check pun. Cuba jawab soalan ni nanti. If RI change to 2.7 kilo ohm, what is value RF? Produce a closed loop gain with absolute value 25. Absolute value 25 gain. Berapa value RF? Okay, habislah sampai inverting kita buat semalam tu. Yang lain, negative feedback ni tak perlu. Tengoklah. Sekejap. Dan baca bagus kan? Kalau baca, kalau banyak masa baca. Dia bagi deep explanation lah. Tapi penting lah nanti. Rajin lepas tahu tu baca lah. Okay, ni contoh nak buat offset. Dia bagi effect input offset voltage kan. Okay, cara kita nak buat dia jadikan kosong ni. Jadikan kosong ni. Dekat dalam punya OM tu, IC OM tu, ada kaki offset null, kaki 1 dengan kaki 5. Ingat kaki 1 dengan 5 kan. Dekat kaki ni kita letak, dekat sini kita letak potentiometer. Potentiometer ni macam variable resistor tu. Boleh laras tu. Boleh adjust macam kipas tu, nombor 1, 3. Bulat kan, dia bulat boleh adjust daripada 1 kilo ohm ke 10 kilo ohm tak salah. Ni 10 kilo ohm yang maksimum. So kita letak dekat kaki 4 dengan 1 dan 5. Yang ni pergi ke negative terminal. Yang ni pergi ke offset pertama, ini offset kaki 5. Yang line connection tu biasa lah. Bagi supply biasa lah. Cuma kita tak letak kaki 2 dengan 3. Kita nak ground ke dia. Supaya dia keluarkan kosong. Kita nak adjust. Kena adjust macam ni lah. Kena adjust potentiometer tu sampai dapat 10 volt ni. 10 volt lah. 0 volt. Sebab input ni bila ground kan, dia sepatutnya dapat 0 volt. Macam tu cara adjust. Dan configuration ni kena maintain lah. Dapat 0 volt kena maintain sampai bila-bila. Buatlah circuit inverting ke non-inverting ke voltage follower. Itu saja, adjust for zero output. Faham tak ni? Kita tengah makan nasi semua. Teresa ada tadi. Teresa Rossi. Amir. Teresa Rosie. Ada, sir. Saya panggil 10 kali dah tadi nama. Pergi ni, makan ke? Faham tak Teresa Rossi? Faham tak ni? Clear? Faham, sir. Okey. Patut dia tak jawab. Dia kelas lain tu. Apa lagi? Rabiatu Adawiyah ada? Ada ke? Ada. Best student kat ni. Panggil siapa? Tak ingat lah. Lama tak jumpa, tak ingat nama lah. Sayuti. Muhammad Sayuti. Ada, sir. Duduk mana ni? Ada di rumah. Oh, rumah siapa? Mertua? Bukan. Oh, bukan. Okay. Itu je kot. Frekuensi respon. Nanti masuk ke chapter application. Okay, tengok lah. Sekejap.
Tak payah. Okay, so ni data sheet contoh tu. Data sheet tak nampak dia kan. Ni supply voltage berapa, boleh pergi sampai 80. So data sheet ni dia bergantung pada komponen tu. Mungkin kita tak pakai KA741, kita pakai LM ke yang value dia lain pula. Cuma contoh lah, kau baca sendiri lah. Buku ni ada kan, ada siapa supply tu kan. Check balik dalam tu. Offset voltage. Tengok lah. Saya pun kadang ni terlepas pandang ni nak tengok dekat mama punya specification tu. Nanti saya check lah. Bagi saya share yang mama punya nombor chip tu apa. Value tu. LM rasanya. LM741. Okay, multisync kita tak pakai. Kita pakai multisync biasa. Yang ni live lah. Okay, yang belakang ni penting. Belakang ni ada exercise kan. Okay, summary ni ambil lah tanpa kat sini. Tapi tak perlu hafal pun. Cuma tahu guna. Ni lah. Voltage follower summary dia. Dia punya gain ni satu. Kita tahu lah gain satu. Voltage follower. Kalau sebut voltage follower tu, berapa gain kita tahu lah. Memang satu gain dia. Kalau pakai non-inverting, non-inverting ni kaki mana nak sambung? Kaki positif kan negatif sebenarnya nak sambung. Sebenarnya dua kaki sambung tapi satu kaki input dia masuk dekat non-inverting, dekat positif. Inverting pula maksudnya ambil V out yang dah divide lah voltage ni masuk dekat inverting. Sama juga dengan inverting amplifier. Satu kaki ke ground. Kalau kamu buat terbalik kat sini, positif kat sini, negatif sini, tukar dengan non-inverting, value masih salah. Sebab dia bukan sama configuration dia. Dia tak ada ground sini. Lepas tu, habis nanti chapter ni, kita akan buat ni boleh buat tu. Buat siap-siap hari ni. Ada sejam lagi kan? Keluar. Sebelum orang kita buat quiz. Session ni buat kat rumah. Lepas tu saya panggil nama. Ya, nak padam. Jawapan lupa nak padam tu. Ni tak apa, tak payah. Next week, Dr. Bayak ataupun Dr. Syazana aku akan ambil alih. Saya sampai chapter 1, saya sambung sampai chapter akhir pula. Last chapter untuk voltage regulator pula. So next week, sampai habis raya, online ya. Dapat lecture yang muda-muda lagi. Lab dah buat kan dengan Dr. Bayan dan Dr. Syazana. Dah. Buat dah. Okay. Yang dah kena, ada yang dah kena. Okey, untuk 15 minit ni kita buat soalan baik. Okey, nombor 7 dengan nombor 6. Nombor 6 dengan 7 dulu. Nanti saya panggil nama. 6, 7, 5. Atas pun buat agak 4. Okay. 4, 5, 6, 7. Nampak tak? Lagi potong markah. Apa tak buat potong markah. A certain OM has CMRR 2500 K. 250K. Convert to decibel. Macam mana nak convert decibel? 20 log je. Berarti 20 log. Nampak dah ni soalan ni? Ada yang tak nampak ke? Pakai handphone tak Nampak sir. Ada masalah beritahu. Log asal 10 tau. Bukan log asal 20, log asal 10. 20 log base 10. 20 ke 10? 20 kan? 20 log. 20 log asal 10. Log asal 10 tak tekan asal dia.
Okay, berapa jawapan? Nombor 4. Haikal lah, Haikal dah. Haikal cadet polis ke Haikal? Yes, sir. Polis kan? Polis. Yeah, sorry, sis. Susis lah, susis. Cadet polis sekolah kan. Marah memang cadet. Ni. Berapa jawapan yang nombor 4 ni? Yang sana nombor 4 ah. Ha. Tukar desibel saja. Berapa? Tukar desibel saja tu ah. Tukar desimal je. Ha. So 20 log je. 20 log. Bukan 25K, waktu 50K tu. Nanti soalan tanya juga ni, apa definition CMRR? Apa beza Cik Muhammad dengan CMRR? Cik Muhammad, apa beza CMRR dengan Cik Muhammad? Cik Muhammad tu saya sir. Ah, Command sir. common mode. Tu, mana tu? Sebab nama sama yang saya ingat. Tu Suzy, kan? Apa dia? Ini Suzy lah. Ya. Okay. Terima kasih. Susi tak dapat Susi. 25 betul. 25? Ah. 107.95. 96 lah. Bunda kan. Alright. 20, tekan 20, tekan lock, lepas tu tekan dalam bracket dia tu, 250K. Nak je. Calculator lah, calculator. Dapat ni 10.7.95 betul sir. Tak dengar berapa kuat sikit. 107.96. Betul tu, pandai lah tu. Tak selesa jadi polis. Okay. Open loop gain, nombor 5. Open loop gain of certain OM is 1175K. Its common mode gain is 0.18. Determine the CMR in decibel. Okay, wajib decibel ni. Saya bagi Cik Muhammad jawab yang ni. Nak tahu dia dapat A for flat macam ni. Doa akan bagi dapat for flat. Banyak kali sebut nama dia. Open loop gain 175K. Common mode gain 018. Dapatkan CMRR dulu, lepas tu convert pada decibel. Senang je. Tak ingat formula? Saya tak salin formula itu. Ni formula dia. CMRR equal to A open loop, gain open loop dengan gain common loop, common mode. Dan dapatkan dB, 20 log je. Ini buat nota lah, walaupun saya bagi nanti. Tapi buat nota lah. Semudah-mudah ni pun. Saya takut nanti bila saya bagi ni. Saya bagi apa? Saya bagi ni formula. Saya takut nanti dekat meeting, meeting untuk pengesahan soalan final. Takut mereka tu suruh buang. Tak hafal. Tu tak tahu nak guna kan. Saya takut dekat meeting tu lah. Meeting terakhir untuk submit final exam punya soalan tu. Mereka tak approve bagi formula ni, basic formula. Tapi better tahu dan better ingat lah. Semua saya bercadang nak attach je. Sebab kamu belajar ni bukan belajar untuk menghafal ni. Baik jadi Hafizah nak menghafal. Formula ni bukan benda untuk hafal. Tahu guna. Berapa Cik Muhammad? Dapat sir. 119.95.
.755. Berapa tak? 119 9. point. 755. Betul kot. Ada yang tulis kan. Depan kau dia baca tulis pun. Saya betul. buat sendiri sir. Bagus. Semoga dapat A. Siapa yang jawab ikhlas tu semoga semua dapat A. Saya doakan bulan puasa ni berkat ni doa pensyarahan. Doa seorang guru sir. Okay. Nombor 6. NON datasheet specified CMRR of 300K. Open loop 90K. What is the common mode gain? Divert je common mode gain balik. Dibagi CMRR 300K, open loop 90K. Common mode apa? Balik je formula tadi. Tak ingat lagi formula? Tengok balik. Malas nak screenshot kan. Takut habis ni memory card. Boleh. Open loop over ACM. Dapat CMR. Dibagi CMR bagi CMR tadi. CMR dengan open loop. Dapatkan ACM. Common mode tu common mode gain tu maksudnya ACM lah. 0.3. Laju Jiban. Horas ni kat mana? Cuba buka kamera Jiban. Ada? Tahu nak bagi hadiah tu. Jiban Rush anak lelaki kumaran. Kita tak ada kamera. Bagus. Ivan tu kawan dengan Adi tu yang lag lah. Saya tak ingat Betul tu sir. Kawan Adi tu. Duduk sebelah tu sir. Adi dah Adi. Sini ni. Ada. Tengah menjaga ke? Ya sir. Gitulah. Okay. Nombor 7. Nombor 7. Determine the bias current, I bias. Given that the input current of OM 8.3 microampere and 7.9 microampere. Ke mili microampere dua-dua. Determine the bias current, I bias. Saya nak kira I bias. Jangan tengok figure lah. Figure ni figure lain lah. Figure ni soalan lain. Tengok soalan je. Determine the bias current, I bias. Tak tahu formula, tak apa. Provided I bias equal to I1 plus I2 divide by 2. I1 plus I2 divide by 2. Kalau tak ingat tak apa, saya bagi semua. Jangan tak study tu dah. .1 micro. 8.1. Orang lain dapat sama? Dapat sir. Okey, alhamdulillah. Pandai lah tu semua. Ingat tau. Micro ampere. Jawapan dia mesti micro ampere. Tak boleh ada micro saja. Ataupun tak boleh ada ampere saja. Micro ampere jawapan. Jangan terbawa-bawa yang gain tu. Gain memang tak unit list. Sekarang ni ada unit. Pernah ada unit tepat. Kalau ingat kita ikan kat pasar, nak beli ikan tapi cakap nak beli 2 ekor. Tak tahu nak beli 2 ekor apa. Nak 2 ekor ayam ke, kambing ke, ikan kan. Unit tu umpama kita tak tahu nak beli apa. Book je 2 je. Okay. Satu lagi. Okay, soalan. Seluruh okey tak? Sikit. Buat yang ni
Ni malah dah buat yang ni kan dalam lab kan. Kalau lebih kurang ya. Find the value of f. Okay. Buat yang ni nombor 15 lah. Jawapan ada saya malam padam. Cek balik jawapan tu. Jawapan betul-betul. Okay, nombor 15. Find the value of RF that we produce indicated closed loop gain in each amplifier in figure 1265. Ini figure ni ya. Ini figure ni semua ni. Carikan value RF. Value RF. Dia akan producekan indicated closed loop gain. Okay. Dia bagi tahu gain kat sini. Dalam bulat ni saya dah bagi gain lah. Ni je lah. Sama apa. Gain dia. Warna hijau ni gain. Yang double line ni jawapan dia. Cuba check betul tak? Okay, closed loop gain untuk A ni. Closed loop gain untuk A 50. RI dia 1 kilo ohm. Kemudian cari RF. Tak ingat formula? Tak ingat formula, kita scroll. Okay, mana? M configuration ni. Voltage gain. Kalau non-inverting 1 plus RF over RI. Kalau inverting saja, minus RF over RI tanpa 1 ke depan. Terus kat sini tulis dah tadi, tak pasal. Tulis. Soalan 15 harian. A berapa? Betul tak? 49 A. Betul saya betul. Ya. Kilo ohm lah, jangan K saja. Saya malas tu. Malas tulis ni, wajib kilo ohm. Ni saya buat contoh yang tidak bagus ni supaya pelajar bagus. $49 kilo ohm Ohm tu jangan tinggalkan dia. B A close loop dia. Close loop gain dia minus 300. Kalau ditulis minus dia tahu dah. Ni mesti ni inverting operational amplifier gain dia. Sebab inverting dia invert. So formula invert. Formula invert dia minus RF over RI. So minus hilang dia punya minus tu. Akan dapat value RF. RF tu akan dapat positif. Berapa? 300K. 300K Ni Anis Suzila. Yes, sir. Berapa? B 300K. 300K juga? Tiga tu darat dengan 10K kan? $3 juta sir. Negatif 3 point times 6. Dia tak ada negatif. Baiklah. Sebab dia dah modul 3 mega saya. 3 mega. Time of 6. 300K
kilo tu kena darat dengan 10K. 300 darat dengan 10K. Dia dapat 3 mega sir. Betul. 3 mega tu betul. Tapi daripada 3 mega ohm lah. Betul tak? 3 mega ohm. Betul. Oh, Okay, C pula. C, dia punya close loop gain dia 8 je. 8 saja. Cari RF. Ini not inverting. Sir, yang formula tadi tu dekat muka surat berapa ya? Formula. Kat atas ni ada ni apa? Dia ada summary formula ni. Muka surat berapa? Oh, 653. 652. 652. K ni. Betul tu. Bawa jawapan lagi 84. Orang lain 84 Ya, betul. Dapat sir. Weakness orang. Soalan ya? Sir, formula yang tadi tu guna yang mana? Formula yang B. Yang untuk ni untuk C. Ini. C. Sebelah. C. Yang sebelah mana? Ni. Ini. Yes Ini sir. pakai 1 plus RR. Dengar tak ni? Ni formula 1 plus RF over RI. Nampak ah. Ni pakai ni. Kalau inverting RS saja over RI tapi negatif. Negatif nada. Ni non inverting. Non inverting sebab dia masuk dekat non inverting kaki terminal. Okay, 14, 15. Sir, yang C tadi jawapan dia berapa sir? 84K ohm. 84 kilo ohm. Ni C ni. Ya sir. Ni C ni. tak boleh lah sir. Saya kira. Orang lain boleh tak? C. Saya dapat Yang satu tu sir. C tu Ha? boleh. Jawapan dia dapat berapa? 89. Tak boleh. 1 84 bukan 89. 84 kan? 84. 84K. 84 kilo ohm. Apa saya sebut lain tadi? Betul tak? Betul. 84. Betul sir, 84. Betul sir. Okay. D pula. D 165K. D ni inverting. Thematic. Sebab ada negatif kan. Kita tahu ACL ada negatif, inverting. Tak tengok lah suka lah. Dia masuk VA ni masuk dekat inverting. Dia bagi K pun negatif. Jawapan R tak boleh negatif. RF tak boleh negatif. Mau dulu dengan dia. Formula pun negatif kan. Satu enam lima K ohm.
Dapat sir. Online boleh, online. Muhammad Alif Aiman ada? Berapa jawapan? Amir. Alif Aiman. Dia pergi surau. Tu. Nuzul Ikram ada? Hadir. Hadir sir. Berapa jawapan? Tak dapat lagi sir. Tu. Tekan tak dapat sir. Tak buat lah. Buat sir. Tekan tak dapat sir. Kalau betul-betul ikhlas buat, insyaAllah dapat A. Sir, Ya. yang C tu kenapa saya tak C. boleh? Boleh lain. 1 tambah RF over RI ke RI over RF? RF over RI. Betul dapat apa? Boleh. Ya. 95. 95. Sampai 5K. Tahu saya tu. Orang lain dapat 95 ke? Rasanya dia salah positif 1 tu kot. Sebab kalau bawa pergi belah ni jadi negatif. Tolak. SCL tu tolak 1. 8 tolak 1 darab 12. Kira 7 bagi dengan 12K. Oh. Darab. Ya, betul. Nampak dah salah mana. Okay, terima kasih. Okay, settle semua. 105K semua dapat kan? Okay, kita buat quiz pula. Untuk quiz, saya tunjuk formula lah. Tapi tak pakai formula pun. Pakai sikit-sikit. Semua quiz ni kita pakai sekejap, saya tengok sekejap. Ni quiz. Okay, quiz. Saya share dekat ni, kat message ni, kat chat message. Siapa tak masuk lah, tak jangan ni tak ada link lah. Apa dah dekat WhatsApp, bukan WhatsApp tau, dekat ni. Meet chat. Apa kod dia sir? Tu ya. Copy code. 28206901 boleh tak? Lepas tu tekan link tu patut tak payah kod lah. Sebab di link tu ada kod lah. Expired pukul 2. Dah masuk tu boleh jawab tu. Boleh tak masuk? Sama tak buat quiz ni. Ni. Siapa yang masuk quiz tu, pakai ni tak? Boleh tak? Pakai nombor matrik. Kita dah sign in dengan nama. Dah payah sir. Nama kira nombor matrik ke, sir? Nombor matrik, sebaik-baik yang nombor matrik lah. Sebab nama tu ada tak penuh kan. Dah saya nak cari.
Dia jawab lah. Masuk tu jawab terus lah. Habis jawab, balik sambung sembahyang zuhur kelas pula. Ada problem di sana. Tak boleh masuk tu. Tak boleh masuk. Ah. Tak boleh masuk ke? Tak boleh sir. Saya dah klik banyak kali. Dia suruh masukkan nombor-nombor. Nombor apa? Sign up with mobile number dengan email. Saya pakai email studio pun tak masuk tak. Edit. Mana edit pakai email lain lah. Boleh email lain. Pakai sign in dengan email lain tapi pakai nombor matrik. Tak ada limit, saya tak buat masa tu. Saya tak count masa. Jawab lambat pun dia tak ada markah. Dia tolak markah. Cepat pun tak ada markah lah. Dia jemput betul dengan salah je tu. Pakai email Gmail luar tak apa, tak pakai email tak apa. Tak ada limit masa. Umur pukul 2 dia tutup lah, expire. Each question tak ada without time limit. Saya tak boleh masuk ke? Dia keluar apa tu? Student email kan? Sign up. Pakai email lain tak apa. Tapi nombor matrik tu kena betul lah. Tepat lah. Dah boleh sir. Thank you sir. Dah boleh. Kenapa? Dah boleh. Okay. Sir, lepas dah siap dah boleh keluar ke sir? Boleh keluar. Sir, attendance? Apa dia? Attendance? Ah. Attendance saya record dekat Google Meet ni. Alright sir, thank you sir. Okay, welcome back.
Sir, kenapa saya kena tendang keluar, sir? Saya tak habis jawab lagi. Habislah Mio. Tak tahu saya. Cuba ni. Sign in dengan email saya. Saya tak ada cover pun.
Sir, Ya. dah habis boleh keluar, sir. Ya boleh. Thank you, sir. Okay, 5 minit lagi. Apa yang tak siap 5 minit.